Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh, pengenalan kepada pengajian ilmu fiqh, al-madkhal ila dirasatil fiqhil islami. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, sekarang kita bincang tentang fiqh itu sendiri. Jadi bila sebut tentang fiqh, apa itu fiqh? Fiqh ini sebenarnya pada zaman Arab dahulu, di sisi orang Arab sebelum Islam. Maksudnya pandangan fiqh itu, makna fiqh itu sendiri di sisi orang Arab sebelum daripada Islam, maknanya apa? Sama seperti makna lughah, iaitu al-fahmu. Apa itu al-fahmu? Iaitu faham. Bila mana permulaan Islam, zaman permulaan Islam, fiqh itu bermaksud kefahaman dalam agama, al-fiqhu fid din. Kemudian bila beralih pada zaman mujtahidin, zaman apa? Zaman para mujtahid, iaitu zaman tabi'at tabi'in, fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, iaitu satu ilmu berkaitan hukum hakam syarak yang praktikal, diambil daripada dalil-dalil yang tafsili, bil istidlal, dengan cara istidlal, mengambil dalil. Fiqh pada zaman taqlid, pada zaman kita sekarang ini, fiqh bermaksud al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, iaitu ilmu berkaitan dengan hukum hakam syarak yang praktikal daripada dalil-dalil tafsili, bil istidlal pada zaman mujtahid. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan, kita lihat di papan putih, iaitu mengenai dengan ijtihad. Tuan-tuan lihat mengenai ijtihad, mengenai dengan fiqh itu sendiri. Fiqh. Okey. Pada sebelum Islam, apa dia? Qabla al-Islam, fiqh itu makna sama seperti lughah, iaitu al-faham, faham. Bila mana bidayatil Islam, pada permulaan Islam, fiqh itu bermaksud faham juga, tapi faham khusus, spesifik pada agama. Okey. Bila mana pada zaman tabi'at tabi'in, fi ahdi mujtahidin, pada zaman pada era para mujtahid. Okey, dipanggil era apa? Tabi'in. Apa maksud fiqh? Fiqh adalah al-ilmu bil ahkam, okey, ilmu terhadap hukum hakam asy-syar'iyyah, iaitu hukum hakam syarak, al-amaliyah. Okey. Lagi apa? An adillatiha, daripada dalil-dalilnya, dalil-dalil hukum hakam, adillatiha at-tafsiliyah. Apa dalil tafsili? Dalil ayat Quran ataupun hadis. Tafsiliyah. Okey. Dan ada kaitnya dengan bil istidlal. Istidlal, cara untuk mengambil dalil, bil istidlal. Nampak dikaitkan dengan istidlal. Bila mana pada zaman fi ahdil taqlid, pada zaman kita sekarang ini, bila sebut tentang fiqh, sama juga al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah ala adillatiha, dibuang tafsiliyah. Bukan dibuang tafsiliyah, tapi dibuang perkataan al-istidlal. Sebab istidlal ni para mujtahid yang buat. Okey. Boleh padam
Okey, alhamdulillah tuan-tuan, sekarang kita terus lihat kepada term ataupun istilah perbincangan kita, iaitu apakah perbezaan antara syariat dan juga fiqh. Syariat dan juga fiqh. Okey, bila sebut tentang majal al-fiqhul islami, iaitu ruangan fiqh Islam, seperti mana ulama fiqh, ulama usul mentadbirkan, membuat ibarat tentang syariah, tentang syariah dan juga tentang fiqh. Okey, ulama usul, ulama fiqh, bila sebut tentang fiqh, apa dia? Huwa af'alul mukallafin alladhi yattajihu ilaihim al-khitabu syar'i li dhabti alaqatihim bil khalqi wal makhluqat wa mas'uliyatihim nahwahum. Fa bi'ibaratin ukhra majalul fiqh was sulukul insani. Dengan ibarat yang lain, fiqh ni maksudnya adalah sulukul insani, iaitu cara pembawakan seorang manusia. Okey, apa itu fiqh? Perbuatan-perbuatan manusia yang mana khitab syarak, iaitu Allah Ta'ala tujukan kepada mereka ini, kepada manusia yang mukallaf, untuk menentukan, kita panggil alaqah, hubungan manusia dan pencipta, dan tanggungjawab manusia kepada manusia yang lain. Okey, jadi setiap perbuatanlah, perbuatan manusia, perbuatan baik ataupun tak baik, itu semua adalah fiqh, af'alul mukallafin. Okey, yang mana perbuatan manusia tak terlepas daripada apa? Daripada hubungan dia, sama ada hubungan dia dengan makhluk yang lain, hubungan dia dengan manusia yang lain, ataupun hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fiqh. Bila sebut tentang syar'iyah ataupun syariat, syariat, majal asy-syariah dia awsa', lebih luas berbanding fiqh. Fiqh ni dia sempit, syariah lebih luas, ruang lingkup, skop dia lebih besar. Kerana syariah ni dia umum, dia merangkumi hukum-hukum akidah, hukum-hukum akhlak, hukum-hukum praktikal amaliyah, dan juga adapun fiqh itu sendiri, dia adalah hukum-hukum yang lebih kepada praktikal sahaja. Jadi di sini syariat itu lebih umum, fiqh itu lebih khusus. Okey, kita lihat perbandingan atau perbezaan antara syariat dan juga fiqh. Kita lihat di papan putih ada beberapa perbandingan. Okey, ada apa? Beberapa perbandingan. Antaranya kita panggil ini syariah. Ini adalah fiqh. Okey, bila sebut tentang syariah, perbincangan skop dia lebih luas. Sama ada aqidah, sama ada akhlaqiyah, akhlak, okey, ataupun mengenai dengan isu al-amaliyah. Al-amaliyah, apa itu al-amaliyah? Fiqh lah, tentang praktikal, mandi jenazah dan sebagainya lah. Bila sebut tentang fiqh, dia lebih kepada apa? Al-amaliyah saja, al-amaliyah. Ini sahaja, satu. Ini umum, ni lebih satu. Ni satu je. Yang keduanya, syariah minasyari' an tariqil wahyil ilahi min ijtihadil fuqaha. Bila sebut tentang syariat, dia adalah daripada apa? Al-wahyil ilahi, daripada Allah Ta'ala, wahyu daripada Allah. Syariat ini adalah syariat Islam, mana wahyu daripada Allah. Bila sebut tentang fiqh, dia tak semestinya wahyu, dia adalah ijtihad al-fuqaha. Ulama fiqh punya ijtihad, pandangan. Okey, itu perbezaan dia. Kemudian asy-syariah, sumber utama dia adalah kitab dan juga sunnah. Adapun fiqh,
dia melihat kepada an-nazar, teori, dan juga istinbat daripada nas. Kita lihat, bila sebut ini adalah syariat Islamiyah, syariah Islamiyah, makna apa? Masdar dia, sumber utama dia adalah kitab dan juga hadis. Kitab dan juga hadis. Bila sebut tentang fiqh, dia mengenai apa sumber dia perlu kepada an-nazar. Apa nazar? Dari segi teori, kena ada teori. Kemudian kena ada apa lagi? Istinbat. Al-istinbat. Istinbat hukum. Okey. Istinbat. Minan nusus, daripada nas. Ini umum Quran hadis. Tapi ini Quran dan juga hadis, bagaimana cara kita nak korek dia, kita nak keluarkan hukum daripada dia, nak istinbat. Kena tengok dari segi teori dan semua aspek. Okey. Kemudian ini hukum dia la tajuz, tak boleh apa? Mukhalafatuha. Tak boleh mukhalafah. Apa? Tak boleh buat bertentangan dengan syariat. Ni syariat Islamiyah. Tak boleh, kalau sebut ini syariat Islamiyah, tak boleh buat berlawanan dengan dia. Berbeza dengan fiqh. Fiqh kalau kata ini hukum fiqh, sebenarnya hukum fiqh tu banyak. Ini mungkin mazhab Syafi'i, ini mazhab yang lain. Dan ada mungkin ini ada lagi pendapat yang lebih kuat daripadanya, lebih aqwa, pendapat lebih ditarjihkan. Jadi di sini kita panggil boleh hukumnya. Boleh apa? Boleh mukhalafah. Harus mukhalafah. Berbeza. Contoh, sentuh isteri batal semayang. Boleh tak kalau kita sentuh isteri tak batal semayang? Boleh. Mazhab yang lain ada sebut. Boleh mukhalafah, boleh buat bertentangan. Okey. Kemudian asy-syari'ah sabitah wal fiqh yataghayyaru bi taghayyuri zaman wal makan. Syariah syariah tu sabitah. Apa sabitah? Dia tak berubah dah. Sabitah, dia tak berubah, tetap. Itu syariat. Ini syariat Islam. Tak boleh, ini syariat Islam zaman Nabi ya. Bila zaman kita dah jadi berubah, tak ada. Syariat tetap syariat. Fiqhnya berubah. Fiqh dia tak sabitah, tidak tetap. Dia kita panggil at-taghayyur, berubah. Berubah, at-taghayyur bi taghayyuri, dengan sebab perubahan apa? Az-zaman wal makan, tempat dan juga masa. Tempat dan juga masa. Macam mana tu perubahan tempat dan juga masa? Perubahan masa, contoh, zaman dahulu jual beli tak sah. Tak sah sebab apa? Jual beli kena tengok barang tu. Kena tengok barang. Zaman sekarang, barang tak tengok gambar je. Barang tak ada, tengok gambar dekat internet, beli online. Tak sah. Itu kita kata fiqh mengatakan sah. Zaman dulu tak sah. Sebab zaman dulu tak terperinci. Bila jual, tak tahu. Boleh buat tipu semua. Tapi zaman sekarang boleh tengok view, macam mana orang komen terhadap barang dia jual, elok tak elok semua. Jadi ke atas kebijaksanaan kita. Jadi kita panggil at-taghayyur bi taghayyuriz zaman. Asalnya tak sah, tiba-tiba jadi sah. Jual beli asalnya kena ada pembeli penjual. Tak ada penjual, tak sah. Beli air dekat mesin, tak sah. Zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Dulu tak sah. Sekarang mesin tu tak boleh tipu. Memang tepat. Kita masuk duit, cukup duit dia akan keluar air tin. Tak cukup dia tak keluar. Jadi adakah hukumnya tak sah? Tidak. At-taghayyur fiqh, hukum fiqh berubah. Bi taghayyuriz zaman dan juga makan, tempat. Okey. Kemudian padam okey, macam mana yang kita katakan syariat itu sabitah? Dia tetap tak berubah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat tentang rukun-rukun wudu dalam Quran, rukun wudu, apa dia?
iaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Nampak? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu biru'usikum, sapu kepala kamu. Apa syariat, apa fiqh? Syariatnya sapu kepala, memang rukun wuduk sapu kepala. Tak ada ulama kata tak ganti dengan kepala, kita ganti anggota lain, tak ada. Sabit di dalam nas dan tak boleh tukar-tukar, tak kira zaman Nabi ke zaman bila, zaman kita ke, tetap ambil wuduk sapu kepala. Lepas basuh tangan, sapu kepala, kemudian kaki. Okey. Ulama tak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat, kerana asasnya adalah dalil-dalil qat'i, dalil yang yakin, Quran, semua terima. Cumanya ulama berbeza pada perkataan ba, satu je. Apa? Wamsahu bi ru'usikum, ba huruf jar tu. Ulama berbeza pendapat disebabkan huruf ba. Ba itu seolah-olah nak menyatakan kadar basuh kepala tu. Adakah basuh kepala selai rambut, separuh kepala, ataupun semua kepala? Itu yang menjadi persoalan. Itulah fiqh. Sapu kepala tak ada khilaf, semua ulama kata sapu kepala, ambil wuduk. Yang menjadi perbezaan adalah kadar. Dekat mana tu? Dekat huruf ba je, satu je huruf. Ulama berbeza pendapat, semua empat mazhab berbeza pendapat. Okey. Dan ulama-ulama fiqh, mereka berbeza pendapat dalam menafsirkan kadar sapu. Sebab Quran tak sebut kadar berapa. Quran sebut bi ru'usikum. Ba tu makna apa? Okey. Jadi perbuatan Nabi yang akan menghuraikan wamsahu bi ru'usikum. Cuma ulama mengambil daripada pelbagai aspek lah, sebab Nabi yang ambil wuduk bukan satu versi, banyak versi. Okey. Dalil di sini yuhtamal akthar min makna. Jadi dalil ayat Quran jelas wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Cuma makna sapu kepala macam mana? Makna tu lebih daripada satu. Sapu ni macam mana? Sapu satu jari ke? Semua ke? Macam mana? Dua tangan ke? Jadi itulah dikatakan ada keberangkalian lebih daripada satu makna. Jadi di sini menyapu kepala hukumnya sabit, hukum sabit, sebab dia hukum syarak, hukum syariat. Kadar sapu ulama berbeza pendapat. Bagi setiap pandangan di kalangan fuqaha, asasnya adalah ijtihad daripada mereka sendiri. Ijtihad daripada mereka, itulah dipanggil hukumun fiqhiyun. Okey. Ulama Syafi'i kata selai pun dah cukup. Tak selai tu basuh separuh pun dah cukup. Okey. Tapi kita bukan nak tu lah, kita nak sempurna. Yang sunatnya basuh sapu semua kepala. Okey. Kemudian kita lihat syariat ini merangkumi majmu'ah minal ulum al-mukhtalifah. Dia mencangkupi di dalamnya pelbagai jenis ilmu-ilmu syariat yang berbeza-beza. Fiqh pun ilmu syariat, tafsir pun ilmu syariat, hadis pun ilmu syariat, akidah pun ilmu syariat, usul hadis pun ilmu syariat, usul fiqh pun ilmu syariat. Okey. Cuma sebut tentang ilmu fiqh, dia adalah satu ilmu daripada ilmu-ilmu syariat. Mana satu cabangan. Syariat, ilmu syariat tu banyak. Salah satu daripada ilmu syariat adalah ilmu fiqh. Dan ilmu fiqh ini adalah satu cabangan daripada ilmu syariat yang banyak pecahan tadi. Okey. Orang-orang yang mukallaf, yang baligh dan berakal, khitab syarak, perintah Allah ditujukan kepada mereka secara umum, sama ada orang Islam ataupun tidak Islam. Kerana risalah Islam itu adalah risalah alamiyah, risalah satu dunia, bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu tempat, bukan untuk satu negara. Okey.
bila sebut tentang risalah Islamiyah, risalah untuk satu dunia, yang mana manusia kena pergi kepada risalah Islamiyah tersebut. Fiqh Islami yattajihu khitabuhu ila al-mujtama'. Bila sebut tentang al-fiqhul Islami, fiqh Islam, ditujukan ini kepada, bukan kepada individu, bukan kepada khusus pada tempat seseorang, bangsa seseorang, negara, sesuatu negara, tidak, tetapi dia lebih bersifat global, iaitu mujtama', semua. Fiqh ini apa, tashtaddu silatuhu bil ulum al-ijtima'iyyah al-ukhra. Dia ada kaitannya, kaitan rapat dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sosial yang lain. Okey. Jadi bila sebut tentang ruang, skop fiqh tu dia amat luas. Dia boleh jadi yattajihu khitabu ila al-mujtama', kemungkinan khitab dia ataupun perintah Allah ditujukan kepada sosial, kepada umum. Cara nak merawat masyarakat, cara nak mendidik masyarakat. Wa yuhaddid ma lahu min al-huquq wa ma alayhi min al-wajibat. Dan juga fiqh ni juga menentukan apa yang berhak ke atas seseorang, apa yang wajib kepada seseorang. Itu fiqh. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada beberapa perbezaan bila sebut tentang mafhum daripada ijtihad, mafhum daripada fiqh, mafhum daripada qada, mafhum daripada ifta'. Itu semua ada perbezaan yang halus walaupun semua dalam bab fiqh. Okey, kita lihat di sana ada perbezaan yang tersendiri. Yang pertama kita nak bincangkan tentang al-ijtihad. Apa itu ijtihad? Lihat di papan putih, kita tengok apa itu ijtihad. Okey, kita akan bincang pada hari ini 4 perkara. Apa dia? Ijtihad, fiqh, qada dan juga ifta'. Apa dia tu? Al-ijtihad. Ini semua term yang tuan-tuan perlu tahu. Ijtihad. Yang kedua, al-fiqhu, fiqh. Yang ketiga, dipanggil sebagai al-qada. Yang keempat, dipanggil al-ifta'. 4 term ni yang tuan-tuan perlu tahu. Okey. Bila sebut tentang ijtihad, ijtihad ni apa maknanya? Seseorang mujtahid telah menggunakan keseluruhan tenaga ilmu dia, okey, untuk sampai kepada hukum syarak yang amali dengan cara istinbat, mengeluarkan hukum daripada dalil tafsili. Sebab itu mujtahid menerangkan hukum Allah pada masalah selepas dibahaskan, selepas diperhatikan dan juga dicermati nas tersebut. Okey, kita lihat ijtihad ni daripada siapa? Ijtihad daripada siapa? Daripada seorang faqih, mujtahid. Tugas dia untuk apa? Memerah keringat dan tenaga. Untuk apa? Untuk istimbatkan hukum. Istimbat al-hukum, mengeluarkan hukum daripada mana? Daripada dalil, minal adillah at-tafsiliyah, daripada dalil yang Quran ataupun hadis, dalil tafsiliyah. Okey. Sebab itu bila sebut tentang ijtihad, ulama dia tak tengok teori semua, bukan setakat tengok je, tidak. Bahkan di sana ada dipanggil sebagai dia bahas, tengok, perhatikan, ta'ammul, mencermati nas tersebut, lihat dari semua aspek sebelum dia mengeluarkan sesuatu hukum. Okey. Fiqh pula satu ilmu tentang hukum hakam syarak yang amaliyah, yang mustanbatah min adillatil tafsiliyah, sama. Cuma fiqh ni adalah beza dia di mana? Beza dia di sini. Min ghairi bahs.
fiqh. Dia sama juga. Mestilah daripada seorang yang faqih, okey, ilmu tentang hukum hakam syarak, ilmu tentang hukum hakam syarak, yang mana orang-orang yang faqih, fuqaha, mereka akan keluarkan hukum Allah dalam satu masalah tanpa bahas, tanpa ta'amul, sebab benda fiqh ni telah dita'amul oleh kita panggil, telah dibuat ijtihad di kalangan ulama-ulama dulu, ulama Syafi'i, Imam Syafi'i, Hanafi dan sebagainya. Mereka telah pun membahaskan, mencermati dan melihat secara keseluruhan. Maka datang ulama-ulama fiqh, bila sebut tentang hukum fiqh, mereka tak perlu bahas lagi dah, cukup itu kita kata min ghairi bahsin. Okey, kemudian bila sebut tentang al-qada, okey, al-qada, sebelum kita pergi lebih lanjut, perlu tuan-tuan tahu, bila sebut tentang ijtihad, perkara yang paling penting adalah perkara ini mestilah dhanniyah. Masalah ni masalah apa? Dhanniyah. Kalau dia masalah qat'iyah, tak boleh ijtihad. Masalah qat'iyah tak boleh ijtihad. Jadi mestilah masalah tersebut adalah dhanniyah. Contohnya seperti apa? Seperti hadis ahad. Hadis ahad ni hadis sahih apa hadis ahad? Hadis ahad. Hadis ahad ni masih boleh diperbahaskan. Hadis sahih juga. Cuma lawan kepada ahad mutawatir. Lawan kepada ahad. Okey. Ataupun dari segi bukan subut, ni kita panggil dhanni, dari segi subut. Subutud dalalah. Satu lagi dari segi apa? Dalalah tu sendiri. Contoh seperti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru. Quru tu makna apa? Quru tu makna apa? Jadi itu dhanniyah di sudut dalalah, sudut dirayah. Ni sudut dari sudut apa? Dari sudut riwayah. Tuan-tuan kena faham ni, kita dah bincangkan sebelum ni dalam bab usul fiqh. Tuan-tuan boleh lihat balik, refer balik sebelum ni. Okey. Okey. Sekarang kita lihat perbincangan mengenai dengan qada. Apa itu qada? Qada adalah satu hukuman, satu keputusan yang dibuat oleh hakim. Okey, daripada qada yaqdi, qada yaqdi qadaan. Okey, isim fa'il qadi. Dalam surah Taha dah, innama anta, apa dia? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya. Okey, qada maknanya hakama, mana menjalankan hukum. Dinamakan hakim tu qadi. Qadi, hakim, makna sama. Okey, sebab dia yang memutuskan hukum, menjalankan hukum. Okey, ada juga qada. Kadang-kadang qada dengan makna apa? Dengan makna aujaba. Boleh juga Okey. Seterusnya kita lihat qada ni apa? Al-ikhbar 'anil hukmi syar'i, memberitahu tentang hukum syarak. Tu qada. Siapa yang beritahu? Min zil wilayah al-ammah, orang yang memiliki wilayah ammah, kuasa secara umum. Hakim di mahkamah, dia kuasa dia mutlak umum di mahkamah tersebut dan diguna pakai ala wajhil ilzam. Ni paling penting, iaitu dengan cara ilzam. Kalau hakim kata ini keputusannya A, maka hukumnya A tak boleh berubah, tidak boleh berubah. Sebab apa? Itu dinamakan al-qada. Dia atfa ala wajhil ilzam. Selepas ba'da raf'il hukmi ilaih, selepas mana dibawa kepada hakim. Satu isu kes
dibawa kepada hakim, hakim putuskan, maka putus tadi adalah ala wajhil ilzam, wajib. Selepas dibawa kes kepada hakim, tak boleh kita kata kalau pergi dekat tempat lain lah, hakim lain tak boleh. Walaupun kita adalah mahkamah rayuan dan sebagainya, tapi dari sudut keputusan mahkamah, maka adalah keputusan hakim adalah wajib, ala wajhil ilzam. Fa innal qadhi, seorang qadhi adalah huwa syakhsun aw jihatun lahu an yalzim fardan min afradil ummah bi hukmin syar'iyyin ba'da raf'il hukmi ilayhi min qibalil mutanazi'in wa kana yalzam atrafan niza' ba'da isdaril hukmi alayhi, iaitu hakim ataupun qadhi, tak kiralah sama ada dia berbentuk personal seseorang hakim, seorang hakim, ataupun berbentuk kita panggil grup, kumpulan yang diberi autoriti. Dia boleh mewajibkan kepada individu ataupun kepada satu grup yang lain hukum syarak selepas mana dibawa kes kepada pihak berautoriti ataupun hakim. Okey. Adapun al-ifta', apa itu al-ifta'? Al-ifta' ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan adalah dia adalah ikhbar anil hukmi syar'i fi mas'alatin, memberitahu tentang hukum syarak dalam satu masalah, mengikut kepada dalil syarak ala wajhi ghairil ilzam, iaitu tidak wajib, tidak wajib selepas mana manusia soal mengenai perkara tersebut. Sebab itu mufti ni dia menerangkan hukum Allah. Apa tugas mufti? Menerangkan hukum Allah dalam satu isu selepas manusia tanya kepada dia. Perkataan dia adalah semata-mata kita panggil nasihat, nasihat yang ghairu mulzimah, yang tidak wajib. Okey, tidak apa wajib. Okey, sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan perlu tahu dalam bab al-qada dan juga ifta', al-qada ada satu dipanggil fiqhul qada, fiqh mengenai pelajaran mengenai dengan isu keputusan hakim. Ada juga dipanggil sebagai ifta', ada kita dipanggil sebagai pengajian apa, dirasa al-ifta', cara nak memberi fatwa. Okey, macam Abdullah bin Abbas ditanya kepada dia, orang yang membunuh macam mana, adakah orang yang telah membunuh jumpa dia? Tanya kepada Ibn Abbas, ada tak ruang kemaafan? Boleh tak dia bertaubat kepada Allah selepas dia membunuh ni? Dia dah membunuh, nak bertaubat kepada Allah. Ibn Abbas kata boleh. Seorang yang lain datang, Ibn Abbas kata tak ada cara untuk dimaafkan untuk orang yang membunuh. Sebab apa? Dia lihat kepada orang yang jumpa dia. Orang yang jumpa pada Ibn Abbas, orang pertama memang dia dah kesal dengan perbuatan dia. Sebab tu Ibn Abbas kata ada ruang taubat diterima. Satu lagi yang Ibn Abbas kata tak ada. Sebab apa? Memang dia nak bunuh orang dah. Memang dia nak bunuh lagi. Dia tak ada bibit-bibit kekesalan, tak ada. Okey, al-ifta' ni dia adalah ala wajhi ghairil ilzam, tidak wajib. Sebab itu kalau kita lihat dalam keputusan muzakarah, muzakarah fatwa di peringkat wilayah persekutuan mengenai dengan isu apa? I'tikaf di masjid. Pena syarak wilayah persekutuan kata tak boleh. Tak boleh i'tikaf di surau. Makna surau tu kita angkat dia seperti masjid. Maksudnya kita duduk di surau, kita niat i'tikaf di surau, seperti mana kita niat i'tikaf di masjid. Surau ni kita niat sembahyang tahiyatul masjid, seperti mana kita sembahyang tahiyatul masjid di masjid. Jadi di situ peringkat wilayah persekutuan mereka tak setuju. Mereka kata tak boleh. Surau lain, masjid lain. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil ifta', fatwa. Fatwa. Okey. Itu bukan qada, itu fatwa. Bila apa itu ifta'? Bila orang bertanyakan soalan, maka dibuat muzakarah dan dibincangkan dan diputus. Tapi dia sebenarnya ada satu lagi, iaitu bila digazet. Bila digazet telah diwartakan, maka dia akan jadi ilzam.
Bila digazet, diwartakan, maka jadi ilzam. Maka siapa yang membuat dianggap satu kesalahan. Contohnya pejabat agama Islam negeri gazetkan satu hukum, telah di-endorse, iaitu kita panggil contohnya rokok hukumnya haram. Fatwa negeri Selangor, rokok adalah haram, telah difatwakan haram sekian-sekian tarikh kerana sebab-sebab sekian-sekian. Okey, bila mana telah digazetkan oleh kerajaan negeri, kita panggil pejabat agama Islam telah mewartakan haram, maka seseorang yang hisap rokok pada negeri tersebut boleh dikenakan denda. Boleh dikenakan kesalahan syariah. Disebabkan melakukan satu kesalahan, walaupun dia asalnya fatwa, tapi bila telah digazetkan, dia dianggap melanggar, boleh dikenakan kesalahan syariah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat fatwa ini daripada afta yufti iftaan, fatwa. Apa itu makna afta? Afta memberi fatwa, makna abana, menjelaskan. Dalam Quran ada disebut perkataan fatwa ni. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepada kamu, wahai Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah akan memfatwakan kepada kamu. Yuftikum, pada afta yufti, mengenai isu kalalah. Okey. Al-istifta' mana? Al-istifta' pada istafta yastafti. Okey. Istaf'ala yastaf'ilu. Yastafti. Okey. Daripada istaf'ala yastaf'ilu. Istafta yastafti. Mana minta hukum, minta diberi fatwa. Apa perbezaan antara qada dan juga fatwa? Fatwa memberi hukum syarak. Qada mana mengadakan satu hukum di antara dua orang yang berbalah. Fatwa ni orang tanya apa hukum ni, maka dia jawablah, memberitahu hukum yang ada dalam Quran ataupun hadis. Itu fatwa. Bila mana qada, dia bukan sekadar memberi hukum, bahkan dia mewujudkan, mengadakan satu hukum yang baru mengenai dua orang yang bertelingkah. Apakah kesudahan, kesimpulannya, penyelesaiannya. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara perbezaan yang lain antara fiqh dan juga qada. Okey. Tuan-tuan lihatlah, fiqh ni kalau orang yang mahir dalam bidang fiqh dipanggil faqih. Faqih ni tugas dia adalah untuk menerangkan hukum hakam syarak. Kalau qada yaqdi, qada isim fa'il adalah qadi. Qadi hakim, tugas dia adalah untuk menyelesaikan masalah. Nampak? Fiqh ini yattajihu ila ta'addudil ara' wa ikhtilafil anzar. Fiqh ni boleh menyebabkan pelbagai pendapat. Mungkin 2 pendapat, mungkin 3 pendapat, mungkin 4 pendapat. Banyak. Sebab apa? Sudut pandang yang berbeza. Adapun qada, dia tauhidul ara' wa jam'il anzar. Dia kalau kata qada, memutuskan, dia tak boleh kata saya putuskan ini dengan 2 keputusan. Tak boleh. Fiqhul qada, kalau kita sebut tentang al-qada, keputusan daripada hakim dia 1. Dia tak boleh 2. Contoh 2 orang yang berbalah, macam mana penyelesaian dia? Hakim kata keputusan dia ada 2. Tak boleh 2. Sama ada orang ni menang ataupun orang ni menang, orang ni kalah ataupun orang ni kalah. Antara tu je. Jawapan mesti 1. Ini untuk apa? Untuk al-qadi, untuk qadi. Kalau fiqh, dia macam-macam. Apa penyelesaian masalah ni? Dalam masalah ini, dalam isu ni kita ada 3 pendapat. Termasuk dalam mazhab yang lain mungkin 5 pendapat. Jadi dia pelbagai pandangan, sisi pandang dari sudut nas. Jadi mengeluarkan hukum
pandangan ijtihad yang berbeza. Tapi untuk al-qada, al-qadi, maka dia kena daripada banyak-banyak pandangan, dia kena keluarkan satu pandangan. Okey. Satu keputusan. Okey ya. Itu di antara perbezaan antara qadi dan juga hakim, qadi dan juga faqih, fiqh. Okey. Dan qadi juga dia sebenarnya dia punya kitaran dia besar pada mengumpulkan pandangan-pandangan ulama sehingga tidak ada lagi di sana khilaf. Sebab itu disebut satu kaedah fiqhiyah, hakamal hakimu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim, keputusan hakim, yarfa'ul khilaf, akan mengangkat khilaf. Tuan-tuan lihat salah satu kaedah fiqhiyah yang sangat penting untuk tuan-tuan. Contoh, apa dia? Hukmul hakim, keputusan hakim yarfa'ul khilaf, akan mengangkat khilaf, mengangkat pandangan-pandangan yang banyak. Okey. Contoh, pada zaman Nabi, siapa yang menceraikan isteri dengan talak 3, maka jatuhnya berapa? Jatuh 1. Pada zaman Abu Bakar begitu juga. Ceraikan isteri dengan, aku jatuhkan kamu dengan talak 3, ceraikan kamu dengan talak 3, jatuh 1. Zaman Saidina Umar, siapa yang lafaz 3 jatuh 3 terus. Talak 3 jatuh 3, tak jatuh 1. Sebab apa jadi berbeza macam tu? Jadi bila mana seseorang melafazkan cerai kepada isteri dia, aku cerai kamu dengan 10, talak 10. Sebanyak bintang di langit, talak kamu. Sebanyak pasir di lautan. Nak hukum macam mana tu? Jadi di sinilah kita mengambil kira tentang hukmul hakim, keputusan hakim di mahkamah syariah. Ada hakim yang keras, dia kata, hakim yang syadid lah. Okey, kamu ceraikan isteri kamu satu lafaz dengan 3 talak, jatuh 3. Ada hakim kata jatuh 1. Yang mana yang betul? Semua betul. Hakim dia ada autoriti untuk mengambil yang mana dia nak. Dia nampak ini orang tak ada muka kekesalan langsung dalam melafazkan cerai, bagi 3. Ini nampak kesian dia, uzur dah tua, cerai isteri talak 3, mungkin dia tengah marah sangat, kita bagi 1. Atas kebijaksanaan hakim. Jadi bila hakim buat keputusan, tak boleh kita kata hakim kata kamu jatuh talak 3. Dekat mahkamah lain, dekat negeri Perlis sana, negeri Kedah sana, dia jatuh 1 je tak boleh. Bila hakim dah buat keputusan, itulah keputusan. Tak boleh kata, oh ni mahkamah sana lain, tak boleh. Keputusan hakim adalah mengangkat khilaf. Okey? Jelas? Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat pula perbezaan. Boleh padam Kita lihat pula sekarang ini perbezaan. Apa dia tu? Perbezaan di antara syariah Islamiyah dan juga qanun al-wad'i. Apa dia? Apa itu syariah Islamiyah dan juga qanun wad'i? Syariah Islamiyah dipanggil syariah as-samawiyah, syariat langit. Apa dia tu? Bukan kerajaan langit, bukan. Kerajaan langit lain. Ini syariat as-samawiyah. Syariat yang mana Allah Ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya dengan perantaraan Rasulnya. Syariah al-wada'iyah, kita tak panggil syariah al-wada'iyah, kita panggil dia qanun, undang-undang, qanun al-wada'i, al-qanun al-wada'i. Ini yang manusia buat. Ini bukan daripada Allah. Okey. Jadi sebenarnya ada perbezaan tu. Apa itu perbezaan antara syariah Islamiyah dan juga qanun al-wada'i? Syariah al-Islamiyah sumbernya hanya satu, iaitu daripada Allah Subhanahu wa taala yang pencipta kepada manusia ni. Okey.
bukan sekadar pencipta kepada manusia, seluruh alam ni. Selagi mana dikatakan inilah syariah Islamiyah, maka kita akan lihat al-wadi' yang meletakkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, bila kita kata Allah yang meletakkan, sudah pasti Allah itu adil. Maka adilan, seorang yang adil, mustawfiyan limutatallabatil hayah, dan dia mengetahui apa keperluan makhluk dia. Adapun hukum wadai yang meletaknya adalah bashar, manusia. Yakhda'u lil ahwa wan niza'at wa yakunu da'iman naqisan wa fi hajah ila taghyir atau tabdil. Okey tuan-tuan, kita lihat dia dalam masalah syariah ataupun qanun, undang-undang ni dia ada dua. Satu dipanggil sebagai syariah syariah apa? Al-Islamiyah. Syariah Al-Islamiyah. Okey. Satu lagi dipanggil sebagai qanun. Al-Qanun Al-Wad'i. Nampak tak? Bila sebut tentang syariah Al-Islamiyah, sudah pasti daripada siapa? Minallah, Rabbul Bashar, daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila daripada Allah, sudah pasti dia adalah adilan. Memang adil dan juga mustawfiyan. Mustawfiyan ni makna apa? Iaitu tahu kehendak-kehendak makhluk. Okey? Mustawfiyan lil hayah, tahu kehendak-kehendak makhluk, keperluan makhluk. Okey. Bila sebut tentang al-qanun wad'i, dia bukan daripada Allah, dia daripada bashar, manusia, minal bashar, daripada manusia. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk tak nak manusia ikut hawa nafsu. Tak nak manusia berbalah-balah. Okey, contoh hukum wad'i, langgar lampu syarat merah kena denda, kena penjara. Okey, siapa yang buat tu lampu syarat merah? Ada syariat Islam suruh? Tak ada. Itulah qanun wad'i. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Sebab apa dia buat lampu merah tak boleh jalan? Satu dunia tak boleh jalan. Lampu hijau, lampu isyarat hijau, satu dunia pergi negara mana boleh jalan. Sebab apa? Al-ahwa, tak nak manusia ikut nafsu, kehendak dia. Kalau ikut manusia, semua dia nak cepat. Semua kalau boleh, semua trafilat semua nak hijau. Itu kehendak manusia. Semua nak cepat. Tapi bila mana telah diwartakan undang-undang, merah tak boleh berjalan, kena stop. Untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kena taat. Hukum wadai. Dan juga untuk mengelakkan perbalahan. Bila mana tak ada lampu isyarat, selekoh, ada 4 simpang, semua bakat jalan, berlaku pelanggaran. Bila berlaku pelanggaran, apa yang berlaku? Berlaku perkelahian, perbalahan, pertelingkahan. Jadi bila adanya hukum wadai, diletakkan lampu merah tak boleh berjalan, dia jalan juga, langgar orang yang lampu hijau berjalan. Jadi pada ketika itu baru kita tahu siapa yang salah. Nampak? Untuk mengelakkan daripada pertelingkahan ataupun perkelahian. Cumanya qanun wadai ni, dia kadang-kadang dia selalunya ada kekurangan lah. Mungkin kita kata hukum undang-undang pada tahun ni 2021 sekian, tiba-tiba 2 tahun 3 tahun lagi berubah pula. Dia kata asal tak boleh, tiba-tiba boleh pula, berubah-ubah. Macam PKP lah. Asal-asal tak boleh main bola di padang, riadah tak dibenarkan, jogging yang dibenarkan. Tiba-tiba lepas 2-3 bulan, jogging pun tak dibenarkan. Lepas lama tu, jogging dibenarkan, main bola tak dibenarkan. Last sekali, semua dibenarkan pula. Nampak? Itulah kita panggil hukum al-wadai, qanun al-wadai, yang mana manusia yang buat, dia selalunya tak sempurna macam Allah Ta'ala. Sentiasa ada kekurangan dan ditopak, akan diubah yang untuk lebih baik.
Cuma kita kalau dari segi undang-undang negara, kita ada perlembagaan kita lah, kena masuk parlimen dan sebagainya. Okey, kita tak boleh berubah-ubah suka hati. Jadi nak bagi tahunya al-qanun al-wad'i adalah manusia yang buat, dan juga dia perlu kepada penambahan, perlu kepada perubahan. Dia tak macam hukum wad'i, hukum apa, syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah dia tidak akan berlaku kekurangan. Tidak akan berlaku kekurangan. Okey. Kemudian yang terakhirnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariah Islamiyah maksudnya bitawsiqil alaqah, mengambil berat. Syariah Islamiyah mengambil berat tentang hubungan antara siapa tu? Mengambil berat hubungan antara seseorang dengan Allah Taala, dan juga mengambil kira hubungan seseorang dengan diri dia sendiri, dan juga mengambil kira hubungan dia dengan hubungan dia dengan siapa? Dengan orang lain. Nampak tak? Okey. Boleh padam apa putih? Kita lihat. Ada pun hubungan dia dengan Tuhan dia, itu kita tak panggil dia qanun, undang-undang. Bahkan dia daripada urusan agama. Kerana melihat itu adalah kita panggil apa? Urusan agama. Okey. Bila kerana melihat kepada iman al-qanun al-wad'i bi'aqidatil fasli bainad din wad daulah. Okey, ada pun hubungan antara diri dia dengan diri dia sendiri, fil qanun fa innahu min huquqil afrad wa lahum kamilul hurriyah fiha ma dama anha la tamas bi huquqil akharin. Okey, tuan-tuan kena lihat fiqh. Dia ada hubungan, ada 3 hubungan. Tengok bila sebut tentang hukum fiqh, dia ada 3. Satu, diri dia, huwa, dengan Tuhan dia, bi rabbih, dia dengan Tuhan dia. Yang satu lagi, huwa, dia dengan siapa? Bi nafsihi, dengan diri dia. Yang ketiga, huwa, hubungan dia dengan siapa? Bi ghairihi, dengan orang lain. Nampak? Ini dia dengan Tuhan dia, ini kita panggil dalam apa? Amruddin, urusan agama. Urusan agama dia dengan Allah Ta'ala lah, semayang ke puasa dia dengan Allah. Selalu tak dikenakan undang-undang. Dia semayang tak semayang, kadang orang tak tu dia duduk rumah. Kalau dia syiar dia memang tak semayang, orang dapat report, itu dikenakan tindakan lah. Okey, jadi ini urusan agama dia dengan Allah Ta'ala. Okey, itu dipanggil apa? Amruddin. Okey, dia dengan diri dia, dia dengan diri dia, ini kita panggil apa? Urusan halal dan haram. Halal, haram. Dia dengan diri dia, sebab dia ada kebebasan, dia ada hak diri dia, selagi mana dia tak usik hak orang lain. Kalau hak orang lain, dia cerita lain pula. Ini dia dengan diri dia. Okey, selagi mana dia tak sentuh hak orang lain, diri dia nak makan apa ke, dia nak minum apa, terpulang kepada dia. Okey, hubungan dia dengan diri dia. Okey, seterusnya hubungan dia dengan orang lain, ini dipanggil al-muamalat. Inilah ada kaitan rapat dengan mana? Dengan al-qanun al-wad'i. Dia dengan orang lain, dia pukul orang lain, cedera kan? Macam Zulfarhan kena mati, kena setrika lebih kurang 90. Tempat setrika kena bully, kena dera. Jadi dia bila ada kaitan dengan orang lain, dia itu dipanggil sebagai al-qanun al-wad'i. Okey, al-muamalat, jual beli, ambil harta orang, paksa orang suruh jual harta dia, paksa orang suruh beli, itu semua kaitan dengan muamalat. Dia ada al-qanun al-wad'i. Okey, dia bunuh orang dan sebagainya, itu ada kaitan dengan orang lain. Okey, nampak
Okey, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hubungan dia dengan Allah lebih kita panggil ibadat lah. Amruddin tu ibadat. Okey. Kemudian kalau kita lihat pula perzinaan, zina. Zina ni di sebahagian negara barat dia tak dianggap sebagai satu perkara yang diharamkan dari segi undang-undang. Zina. Sebab apa ya? Selagi mana asasnya ada at-taradhi. Apa at-taradhi? Saling suka sama suka. Zina saling suka sama suka. Bila saling suka sama suka, dia tidak ada kaitan dengan jenayah. Itu di sisi sebahagian undang-undang barat. Sebahagian negara lah, bukan semua sebahagian negara. Okey, sebab kalau kita paksa dia, itu jadi rogol. Nampak? Kalau zina ni dia tak jadi kes yang berat dan tak boleh sabitkan undang-undang sebab dia atas at-taradhi. Suka sama suka. Okey. Sebab bila suka sama suka ni, dia berkait rapat dengan hak kebebasan manusia. Dekat negara barat, umur 18, ayah tak boleh sentuh lah. Tak boleh nak halang apa dah. Dia nak pergi disko ke nak pergi mana, terbelang pada dia ada kebebasan diri dia. Okey. Adapun syariat Islamiah, syariat Islamiah melihat zina ini bukan daripada hak individu, bukan hak personal, bukan hurriyatul insan, bukan hak kebebasan manusia, bukan. Tetapi syariah Islamiah melihat zina ini adalah hukukul ammah, hak awam, public. Kerana bila mana syariah Islamiah mengharamkan zina, satu perbuatan jenayah, zina itu perbuatan jenayah, maka adalah tujuan dia untuk menjaga maslahat mujtama'. Maslahat apa? Kemasyarakatan. Dua orang yang berzina, yang rosak bukan mereka berdua je, masyarakat keseluruhan akan rosak. Okey. Jadi keamanan, keselamatan masyarakat daripada berlakunya pertelingkahan yang berterusan, maka hendaklah dihentikan zina. Sebab bila zina lelaki perempuan, yang gaduh kadang-kadang mak perempuan, ayah perempuan. Okey, bergaduh dengan pihak lelaki, dengan pihak mak ayah lelaki. Nampak? Dan juga syariat Islamiah mengharamkan perzinaan. Di antara hukukul ammah adalah hifzun nasab, nak menjaga keturunan daripada bercampur, benih yang bercampur. Hari ini berzina orang lain, esok berzina dengan orang lain, okey, akan berlaku kerosakan pada nasab. Jadi, dan yang ketiganya, bila mana sesebuah negara menghalalkan perzinaan atas dasar asas at-taradhi, suka sama suka, kemudaratan antara yang sangat besar akan berlaku pembuangan anak, pembuangan bayi, akan berlaku anak-anak jalanan yang begitu ramai di tepi-tepi jalan, dicampakkan begitu, tak ada kasih sayang. Dan juga kemudaratan yang antara yang terbesar adalah tersebarnya penyakit AIDS. Semua adalah disebabkan hubungan kelamin. Sebab itu kita di negara Malaysia kita sendiri pun, sebelum kita nak berkahwin, tes HIV itu adalah wajib. Seseorang yang tak tes HIV, tidak kiralah daripada kluster apa pun dia, keturunan apa pun dia, tak boleh untuk bernikah. Dari segi undang-undangnya tak dibenarkan. Nampak? Okey, insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita esok. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan juga tuan-tuan. Dan jangan lupa, ini adalah pengajian kita yang pertama, Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami. Pengajian sebelum ni kita dah habis lebih kurang 52 siri pengajian asas usulul fiqh. Dan hari ini kita masuk tentang Introduction of Fiqh, iaitu tentang pengenalan, muqaddimah tentang ilmu fiqh. Dan mungkin juga mengambil masa yang lebih kurang, asas usulul fiqh lebih kurang lah. Kita tak dapat nak pasti tak tentukan berapa banyak siri yang kita akan habis. InsyaAllah kita akan huraikan dengan sebaik yang mungkin supaya kita dapat istifadah, benefit yang banyak. Dan cukup sekadar ini untuk siri pertama kita untuk pengajian usulul fiqh, pengajian asas atau pengajian apa yang kita panggil pengenalan dalam pengajian fiqh. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan, hari Isnin,
Jangan lupa tuan-puan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan jangan lupa yang terlepas melajari siaran langsung kita, boleh terus lajari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, lajari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah tuan-tuan akan lihat admin akan susunkan playlist bermula daripada hari ini dan juga hari-hari yang berikutnya. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.